Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita mulakan kelas kita pada petang ni dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Current partisipan ada lebih kurang 36 orang. Mungkin dalam 5 ke 6 orang lagi yang belum join. Kelas sebelum ni kehadiran penuh ke ketua kelas? Mana ketua kelas? Mana ketua kelas? Tak ada ketua kelas ke? Ada. Ya. Siapa ketua kelas? Mana hilang? Mana hilangnya? Kehadiran sebelum ni, kelas pagi tadi, full ke? Ada yang tak hadir ke petang tadi? Petang pula, pagi tadi. Ada. Ada yang tak hadir setakat ni saya belum lagi menerima lah apa-apa info ada student yang tak hadir. So kena tu yang kena tanya ketua kelas tu. Okay. So minggu ni adalah minggu yang ke-6. Okay. Minggu yang ke-6, minggu depan adalah midterm break seminggu ya. Lepas tu kita naik balik minggu ke-7. InsyaAllah minggu yang ke-8 kita akan sit for midterm test. Midterm test that will be covered chapter 1 until 3. So hari ini kita nak habiskan chapter yang ketiga lah. So that during your semester break you nak study sikit ke sampai chapter ketiga, habis chapter ketiga. And right after semester break, minggu yang ke-7 saya akan discuss pasal assignment. Baru nak masuk assignment Puan Fini ni. Kelas lain tu dah start dah assignment. Kelas saya 3 kelas A, B, C A, B, C. 3 kelas saya ikut cara saya. Kelas Puan Salina ikut cara Puan Salina lah. Okay. So minggu ni kita nak habiskan chapter yang ketiga, chapter management. Siapa masih lagi ingat minggu lepas kita study about the function of management, ada 2 minggu lepas. Apa dia? Apa? Siapa ingat? Function of management minggu lepas. Sekejap. Ada 2 je. Hari ni nak cerita 2 lagi. Planning and leading. Good Haziq. Planning and leading. Hak lain tu macam mana? Ingat ke tak ingat? Ada 2 je minggu lepas yang kita bincangkan. Planning and leading. So today we will continue about another 2 function of management which are organizing and controlling. Okay, so kita nanti kita akan sambung lagi tentang management, level of management dan juga management skill. So hari ni basically ada 4 lah. Organizing, controlling, level of management, basic skill of management. Ada 4. Okay. Alright, so kita mulakan definition of organizing. Sekejap saya besarkan sikit saya punya. Saya fullkan dia. Okay. Definition of organizing. Apa yang kita faham tentang organizing? When we use word yang ada ing dekat belakang ni, organizing, belakang ni ing, bermaksud dia ada perbuatan. Organize. Kita nak mencantikkan. Apa organize? Nak menyusun. Macam itulah. Okay. So in the other words, meaning of the organizing dia macam kawan awak kata tadi, nak mengatur, means to structure or arrange the relationship between peoples. Bukan nak mengatur barang-barang saja. It include
the way we want to build a good relationship with our friends, with our siblings, with our colleague dan sebagainya. Nak arrange relationship dengan people. Different level of age, we need to use different approaches. Nak cakap dengan lecturer lain, cakap dengan kawan lain, cakap dengan adik-beradik lain, cakap dengan ibu bapa pun lain. And another definition adalah bila kita ada satu hubungan dengan contoh kawan lah, dah ada berkawan lama, tiba-tiba terputus hubungan. So macam mana kita nak arrange balik kita punya relationship tu. Kontak semula, tanya khabar dan sebagainya. Itu adalah kita nak arrange relationship between people. And apa lagi kita nak arrange? The work to be done. Yang mana yang perlu diselesaikan dahulu, which one is more priority. Sebagai contoh, kita baru selesai isi borang penerapan, baru selesai isi form yang Puan Zarina bagi tu. So bermaksud sekarang ni you dah lepas dah benda tu. Yang decision yang you dah ambil untuk ketiga course tu dah lepas. So sekarang mungkin masa you untuk get back on track. Subjek mana yang you rasa, subjek mana yang memerlukan submission yang awal. So you arrange. Mungkin ASC dulu kena hantar ke, MGT lambat lagi. MGT lah last, nanti baru hantar. Okay, and also the facilities. Macam kita kalau duduk dekat college kan, kita ada facilities. Dengan katilnya, dengan almari, dengan mejanya. So kita kena pandai susun atur. Memang dia dah sedia ada susun atur, tapi tak dinafikan ada juga student yang conteng, yang benda ni patah, benda ni tercabut lah dan sebagainya. Okay, so that kita sambung ayat kita tadi tu, so that goals are achieved. Bila kita dah organize kita punya kerja, hubungan, facilities untuk apa? Untuk kita capai, kalau dalam business nak capai goals. Kalau dalam study you nak capai habiskan PPT. Okay. Kalau tadi adalah definition about the organizing, and now how about the organization? Organization yang bermaksud organisasi. Ataupun company ataupun syarikat yang mana organisasi ni is an open system communication among people. When we talk about organization, there is a lot of people inside there. Yang kita namakan sebagai employees lah, kan ramai orang kan yang bekerja. So macam mana sistem komunikasi setiap orang di dalam kita punya organisasi itu. Okay, within a specific context for the purpose of achieving common goals through cooperative effort. So bila dalam company kita ada pelbagai employee tadi ni, ada pelbagai employee tadi ni, so setiap pekerja mestilah bekerjasama, mempunyai matlamat yang sama untuk capai organisation goals. Okay, Lewis pula cakap organisasi ni adalah a group of individuals who work together toward common goal. Bila kita bekerja dalam organisasi, mesti kena ada sikap teamwork. Mesti kena sentiasa bekerjasama. Kalau kita kerja seorang-seorang, tak perlulah bekerja dalam organisasi. Kerjalah, buatlah business sole proprietorship tu, buat seorang-seorang. Kalau kita dah masuk dalam organisasi, mesti akan ada teamwork. Okay, so meaning to say that each of the employee need to understand about the vision, mission, objective, so that each of our employee can give full commitment, can give contribution back to our company. Okay. Seterusnya, controlling ini juga membawa maksud kita nak monitoring how well the organisation is achieving goals. So kita nak control. Sorry. Kejap ya. Ini function yang organisation. Function of organizing. Seterusnya ini function yang terakhir. Apa yang saya melalut ni? Function yang terakhir iaitu controlling.
Okay, apakah itu controlling? Controlling ni kita nak monitor how well the organisation is achieving goal. Adakah apa yang kita dah plan ini mencapai sasarannya? Dengan melakukan action to maintain, to improve and correct our performance. Kalau orang kata nak buat bisnes itu, nak bila berada di tahap maintain tu yang paling susah. Okay. So kita kena selalu juga bila kita dah lama dalam bisnes, kita kena selalu improve kita punya bisnes. Okay. Tak boleh nak buat produk yang sama saja. Tak ada apa-apa perubahan, tak ada apa-apa penambahbaikan dari segi produk. Kalau kita sentiasa berada di comfortable zone, kompetitor senang untuk take over kita punya pencapaian tu. Okay, so controlling sangat penting bila kita nak tahu kita punya kedudukan semasa. Okay. The next one, making something happen the way it was planned to happen. Kita bila kita buat sesuatu benda, kita dah plan. So at the end, apa yang kita plan itu menjadi ataupun tidak, itu yang dinamakan sebagai control. Kalau tak jadi, apa yang kita buat? Kalau dah jadi, adakah kita stop ataupun kita nak capai benda lain pula? Okay. So sebab itu penting untuk belajar management function ni. Number one adalah planning tadi tu. Sebab memang tindakan pertama dalam management ni, kita kena planning dulu. Later on baru kita boleh control. Okay. Alright. So another definition about the controlling ini, the process manager go through to control. So siapa yang akan control? Of course lah kita punya ketua-ketua. So dia akan melihat kepada keseluruhannya, pencapaiannya. Department marketing, capai sales ataupun tidak. Department production, boleh keluarkan produk sebanyak ini ataupun tidak. So dia akan control all the activities involved in our business. Okay. Apa pula yang dinamakan sebagai organizational control? The systematic process through which manager regulate organizational activities to make them consistent. Okay, dalam organizational control, kita nak control aktiviti dalam kita punya company yang mana manager yang akan lakukan, sama ada aktiviti yang kita lakukan itu still on track ataupun tidak. Okay, with the expectation established in plan, yang mana yang telah pun kita plan in early stage. Contoh, plan yang kita dah plan sales untuk bulan ini adalah 15,000. Okay, so at the end adakah 15,000 ini mampu untuk telah dicapai ataupun tidak? Okay, and to help them achieve all predetermined standard of performance. Bila kita control sesuatu aktiviti dalam syarikat kita ni, kita boleh tahu standard performance kita ni dipenuhi ataupun tidak. Dalam sebuah company kejap ya, saya macam ada sedikit distraction kejap ya. Okay, dalam sesebuah company, in order to measure kita punya performance, ada pelbagai faktor. Mungkin dia nak ukur dia punya performance dari segi bilangan pekerja ataupun dari segi sales ataupun profit yang mereka jana, ataupun how many branches yang you dah buka. So performance dalam bisnes boleh diukur melalui beberapa faktor. Okay, so bila kita ukur kita punya perkembangan ataupun performance ini, itulah tugas seorang manager untuk control everything dalam kita punya company. Okay, controlling process. Okay, ada 4 controlling process. So kalau dalam exam keluar, what are the 4 process of controlling? So inilah jawapannya. You kena ingat lah. Kalau dia keluar soalan structure ke, who knows kan? So the first one adalah setting standard for performance. Proses pertama mestilah kita set
standard untuk performance. Apa yang kita nak capai tu? Apa benda matlamat kita tu? Whenever possible, the standard should be set in a manner that allow them to be compared with actual performance. Standard yang kita letakkan itu mestilah standard yang boleh diukur in a real life. In a real performance. Okay. Right. So, kenapa dia muncul lagi ni? Okay, the first one kita dah set dah standard apa benda yang kita nak capai. Number 2, measuring actual performance. Actual performance ini adalah performance in real. Pada waktu itu, pada situasi itu, apa yang yang you nak measure tadi tu, resultnya apa? Okay. Contoh, an organisation must decide what to measure, when to measure, how frequently to measure. Okay, saya bagi contoh. Kita nak set standard for performance adalah berapa ramai pekerja yang kita mampu hire. So kita set standard dalam masa setahun dapat hire 100 pekerja. 100 pekerja itu adalah kita punya setting standard. Okay, so proses nombor 2 kita kena measuring actual performance. So dalam tempoh ni what to measure, when to measure. What to measure adalah berapa ramai pekerja tadi kan. So when to measure dalam masa setahun tadi saya mention. How frequently to measure, mungkin dalam masa setahun 2 kali kita buat pemeriksaan. Kita examine how many employee that have been hired. So mungkin actual performance kita hanya 75 pekerja yang kita hire pada tahun tersebut. Okay, proses seterusnya adalah comparing actual performance with standard. So actual performance kita tadi 75, standard yang kita tetapkan adalah 100. Meaning to say that we lack about 25 employees. Tak cukup 25 pekerja. Okay, so proses seterusnya responding to deviation yang bermaksud 25 orang tadi yang kita tak mencapai bilangan pekerja yang di hire tadi, adakah kita accept keputusan tersebut kurang 25 ataupun kita nak buat correction. Kalau kita kata kita apalah out of 100 kita tak dapat 75, which is 75% kita mencapai standard. Okay. So kita accept. What happen kalau kita tak accept? Kalau kita rasa macam okay, we got extra time ataupun we got extra resources lagi untuk hire 25 orang. So apa yang perlu kita buat? Mungkin kita tingkatkan promotion dari segi pengambilan pekerja. Kita tambahkan benefit mungkin. So itu adalah kita punya action towards our correction yang kita nak buat tu. Okay, setakat ni boleh faham ke? 4 process of controlling. Boleh. Seorang je lah yang bolehnya. Yang lain? Boleh, madam. Boleh Ada berapa proses of controlling? Berapa proses of controlling? 4. 5. 4. 5. Alright. 4. Yang cakap 5 tu datang pada mana tu satu? Dekat slide saya ni ada 4 je. Sudah dengar 5. Ada 4 ya. Jangan tiba-tiba ada 5 pula tambah 1. Ada 4 je. Setting standard for performance, measuring actual performance, comparing actual performance with standard, responding to deviation. Ada 4 sahaja. Terkejut saya bila ada 5. Even though kalau you still lagi tak ingat ni terpampang depan mata ada 4 je adik-adik. Jangan cakap 5 ya. Okay. So habislah pasal function of management. Yang tadi kita sambung tentang controlling dan juga organizing. And now we want to talk about 3 type of controlling. Ada 3 jenis controlling. Okay, iaitu the first one preventive or
forward or steering control. The second one adalah concurrent or screening control. And the last one, feedback or post action or corrective control. So dekat sini you nampak ada or ni bermaksud you boleh pilih salah satu untuk dihafal lah. Mungkin you tak ingat steering control panjang berbenar, ingat preventive, sudahlah. Dia membawa maksud yang sama je antara tiga-tiga ni. Sebegitu juga untuk concurrent dan juga screening control, bermaksud yang sama. Cuma dia menggunakan wording yang berbeza. Okay, so you boleh ingatlah salah satu. Type yang pertama you ingat preventive, you ingat yang kedua concurrent, yang ketiga feedback. Cukup lah, jangan, tak payah nak pening-pening ingat panjang-panjang ni. Okay, so types yang pertama iaitu preventive. Kita nak prevent, nak mengelak kalau boleh, iaitu dia fokus on detecting undesirable materials. Contoh, materials, function or human resources that serve as input. Okay, kita nak control apa sekarang ni? Mungkin dalam production process, we have the first one, barang-barang mentah yang kita namakan sebagai input. Dan kita contoh kita nak buat kerusi. So dia punya input apa? Nak buat kerusi, input dia apa? Raw material dia apa? Kayu. Kayu. So input dia adalah kayu. So bila dah ada kita punya raw materials, dia akan masuk kepada transformation process. Proses untuk hasilkan kita punya kerusi. Mungkinlah cutting, painting, assemble, kita nak cantum-cantum. Then at the end barulah dia akan jadi output ataupun dia akan jadi end product. So itu dalam production. Dia lebih kurang sama nak dikaitkan dengan type of controlling ini. So dari peringkat preventive bermaksud kita nak kawal, kita nak avoid something yang happen dalam kita punya input. Input yang datang mungkin daripada material, contoh lain nak hasilkan tudung. So material dia tak boleh terlalu keras, tak boleh terlalu lembut sangat pun susah nak jahit. So nak potong lagi herot-berot kalau kain tu terlalu lembut. So kita nak prevent dari segi in early stage. Kalau lah material tersebut tak bersesuaian, tukar cepat-cepat. Kalau kita still lagi nak continue with the process, dikhawatiri nanti produk itu tidak seperti apa yang kita jangkakan. Itu dari segi material. Dari segi financial, contoh kita sedia maklum kita ada masalah dari segi financial untuk beli mesin dan sebagainya. So dari peringkat preventif ni lah kita dah selesaikan masalah tu. Mungkin kita outsource kan, tak perlu beli mesin lah, mesin mahal, so kita outsource, hantar kepada orang lain untuk hasilkan tudung tadi tu. Or human resources, so kita kena tahu juga berapa ramai pekerja yang perlu kita hire. Kalau tak cukup kena buat apa, kalau dah cukup kena buat apa. So ini adalah peringkat preventif dari peringkat early stage tadi tu. So kita nak fokus, kita nak detect if apa-apa terjadi, anything bad lah dari segi material, financial, human resource ini before benda-benda ini masuk kepada transformation process ataupun transformation process. Okay, itu adalah preventif. Okay, kalau dah okay preventif, masuk kepada proses seterusnya adalah concurrent, yang mana kita fokus kepada transformation process. Kat sinilah semuanya berlaku. Kalau tudung tadi kita nak cutting, kita nak design, kita nak letak beads, kita nak letak, kita nak warnakan dan sebagainya. So kat sinilah concurrent ni. So dekat sini kita nak control mesin yang diguna pakai function properly ataupun tidak, keadaan pekerja tu steady ataupun dia berada dalam keadaan yang bagus atau tidak, sihat tak sihat, macam itulah. So kita fokus ataupun kita control dekat concurrent masa proses itu berlaku. And
Bila preventive okay, concurrent okay, the next one adalah feedback. Okay, kita nak control feedback iaitu kita fokus on discovering undesirable output. Let's say tudung tadi, kalau berjaya dihasilkan mengikut standard, okey lah. Let's say kalau dia ada yang pendek, ada yang panjang, color tak sekata. So dia dah jadi, dah output ni dah jadi, dah tudung ni. If benda tu berlaku, what should you do? You nak lupuskan ke ataupun nak hasilkan benda yang baru, nak hasilkan tudung yang baru ataupun keep on release dekat market with a price down. So apa yang berlaku di feedback tu kita kena control. Actually kalau kita boleh control at the preventive stage tu, dia adalah lebih bagus. Kalau dekat feedback baru kita detect ataupun masalah, kita detect masalah, dia very cost lah. Sebabnya benda tu dah pun dihasilkan. So it's very good for you to detect undesirable benda yang berlaku di early stage. Boleh faham tak 3 type of controlling? Boleh. Boleh kalau saya kata type of controlling in the early stage, memang yang satu. At the early stage, yang mana satu? Prevent. Prevent, Anisha kata prevent. Lagi? Ada 38 orang ni. Anisha seorang je cakap prevent. Prevent juga. Prevent juga Masita. Lagi? Yang lain? Preventive. So jawapannya adalah preventive. Kalau saya kata which one type of controlling that related with transformation process? Concurrent. Yes, concurrent. Okay. Which type of control that involve avoiding the human resource matter? Concurrent kot. Human resource. Preventive. 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 Okay, good. Tanya soalan yang straightforward ni, kalau you boleh jawab, insyaAllah lah you boleh jawab lah kita punya exam. Okay. Alright, so sekarang kita nak keluar daripada management process ataupun management function tadi, kita nak masuk kepada management level and skill. Okay, dalam management level, actually they have 3 stages. The first one, which is at the upper level yang kita namakan sebagai lower pula. Dan nama pun apa? Top level manager. Okay. The second one, middle level and the last one adalah frontliner ataupun kita namakan dia sebagai lower. Kalau yang top level ni, kalau you dengar orang cakap upper level pun betul juga. Kalau middle level ni ada orang kata intermediate level pun sama juga, membawa maksud yang sama. Okay, apa yang dimaksudkan dengan top, middle and lower ini? Kalau you kena bayangkan bentuk piramid tadi, yang berada di atas adalah top level ataupun top management. Siapa yang berada di top management ini termasuklah CEO, contoh presiden, apa lagi kita punya timbalan presiden, contoh lagi dalam kita punya university rector. So mereka berada di top level. Yang mana bila pasukan top level ini, dia punya task ataupun dia punya tugasan adalah untuk establish objektif, policies, strategies,
make long term decision. So anything benda yang berkaitan dengan organisation development, mereka yang fikirkan vision apa yang nak capai, objektif apa dalam masa 10 tahun, apa yang perlu dicapai. So ini semua difikirkan oleh top management. Okay, so itu peranan dia. So yang number 2 adalah middle level, iaitu contohnya adalah marketing manager, HR manager, financial manager, operation manager. Dia bukan orang tengah, dia adalah tim di tengah-tengah, level di tengah-tengah, yang mana anything that our top management has been decided. So middle level ini akan interpret top management directive into operating plan. Contoh, top level kata dalam masa 10 tahun kita akan jadi number 1. Business kita akan jadi pioneer. Okay. So middle level akan faham, akan interpret, so apa yang perlu kita buat ni untuk capai nombor 1 ni. Apa dia punya plan-plannya. So dia akan generate plan. Okay. Yang terakhir yang berada di bawah lower level ini adalah someone yang akan direct and support work on non-managerial personnel, iaitu orang-orang yang terlibat dengan tugasan yang tidak terlibat dengan pengurusan. Dia adalah kumpulan pelaksana. Let's say lah kalau yang bahagian middle ini dia decide okay nak capai nombor 1, kita kena keluarkan produk yang ada unique karakteristik. So sebagai lower punya level, dia kenalah hasilkan produk yang ada uniqueness. Mungkinlah dia buat tudung tapi tudung dia ini glow in the dark, mungkin contoh sebab unik kan. So dia glow in the dark. So mereka lah yang melaksanakan, mereka lah yang menghasilkan produk tersebut. Sebagai contoh supervisor, operator, ini adalah di peringkat business ataupun management. Contoh lain kalau di peringkat university, top management mungkin kita punya rektor. So rektor kata pada semester ini dia nak 50% student dapat dean list, dapat anugerah dekan. Dia cakap itu ada dia punya vision. So lecturer di peringkat middle ini kena realisasikan dengan pantaulah kehadiran student, pantau student punya performance, buat latih tubi, nak pastikan ramai dapat dean list. Okay, so yang berada di low level iaitu student-student. So mereka ni lah kena hasilkan assignment yang berkualiti, kena dapat markah yang tinggi dalam setiap test, so that apa yang rektor cakap itu dapat dilaksanakan. Boleh faham 3 managerial levels? Boleh? Boleh. Operating manager berada di level mana? Level mana operating manager? Middle. Low. Middle. 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 Nama je operating tetapi dia manager. So manager berada di middle. Let's say saya kata dia adalah salesman. Dia berada di level mana? Low. Low. Sebab apa? Salesman yang melaksanakan, dia yang buat kerja tu. Dia tak buat kerja, sales tak naik. Okay. Last but not least adalah management skill. Tadi level, sekarang adalah skill yang perlu ada pada seseorang manager, basic skill.
We have technical skill T, human skill H, conceptual skill C, THC. Ingat dia punya the first alphabet tu. Hafal T, H, C. Senang nanti kalau exam tanya, which one is not three basic skill of manager? Dia letaklah technical, human, conceptual, academician. You pun rasa macam akademik tu penting jugalah jadi manager. Tapi dia bukan basic skill. Orang yang kurang education pun, requirement dari segi education pun boleh become a manager. So jangan tersalah di situ. So kena ingat ada technical, ada human, ada conceptual. Okay. What make these three basic skill difference? Apa perbezaannya? Okay, technical skill ini adalah ability to use the procedures, techniques and knowledge of a specialized field. Meaning to say that those people yang ada expertise dalam bidang tersebut. Kalau accountant, dia expert dalam kunci kira-kira, buat finance, buat account dan sebagainya. A heart surgeon, dia expert buat apa ya? Heart surgeon apa? Heart surgeon. Oh my god. Heart surgeon buat apa? Bedah jantung. Bedah jantung. Oh. Kepakarannya bedah jantung. Dia tak boleh dah jadi orang yang nak deliver baby ke apa sebab dia pakar heart jantung. Heart jantung pula, heart surgeon. Civil engineer for example lagi. Apa lagi? Lecturers, cikgu, teachers dan sebagainya lah yang mana mereka ni expert dalam bidang masing-masing. Boleh ke kalau contoh? Boleh ke Puan Zarina expert dalam bidang apa? Siapa tahu? Tak tahu ke? Lupalah madam. Saya Dr. Syatari. Expert dalam bidang apa? Siapa ajar you account? Sir. Siapa? Sezul. So doktor tak ajar lah. Semubin ajar apa? Semubin ajar tak you? Tak. 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 Ustazah Hidayah? Tak. Tak juga. Oh, orang-orang lain dah ni. Puan Zarina je kau yang kena. Saya nak okay, saya lah. Puan Fini tu dia expert dalam bidang apa? Business. 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 So boleh ke tanya kat Puan Fini pasal ELC? Tak. Tak boleh sebab saya bukan yang mengajar English. Tanya grammar semua tu tak pandai lah. So you kena seek for orang yang expert dalam bidang tu. So manager kena ada satu part yang dia expert. Okay, dalam technical skill ni lah. Okay, the second one adalah human skill. Yang mana human skill ini manager kena ada human skill sebab dia akan bagi ability to work effectively with others people. Memudahkan manager ini untuk bekerja dengan orang. Bila dia faham orang, so dia akan ada ability to motivate, to understand, to lead and to communicate dengan orang lain. So manager memang kena ada basic skill ini, human skill. Because of what? Because manager memang bekerja dengan orang. Kan? Jumpa orang. Untuk memastikan pekerja-pekerja ni kebajikannya terjaga. Kalau ada pekerja yang tak perform, apa yang kena buat? Kena motivate. Bila ada pekerja yang performance-nya tinggi, so apa nak kena buat? Give reward.
Kalau ada sesuatu vision baru ataupun strategi baru, kena communicate with all the members, with all the employees. So kena ada communication skill yang sangat bagus. Human skill lah, salah satunya adalah communication skill. Leading ataupun leadership skill yang sangat bagus. Okay, last but not least adalah conceptual skill. Yang mana they are mental capabilities that help managers see the whole enterprise as well as the relationship that exists among the various part in the organisation. Maksudnya dia kena a good manager, dia kena ada eagle eyes. Duduk sini dapat problem kat sana tu dia dah boleh nampak lah, dia dah boleh tahu dah. So dia kena ada conceptual skill. Dia kena faham the entire organisation itu. So dia kena ada ability to coordinate, to integrate the organisation interest and activities lah. So dia kena tahu semuanya. Tak boleh dah duduk kat part dia je. Dia kena tahu perkembangan department-department lain juga. Okay, kena bergaul, kena involve dalam activities dan sebagainya. Okay, so kalau manager itu ada ketiga-tiga basic skill ini, bermaksud that manager is a good manager. Manager yang tak senang-senang nak kena tipu, manager yang tak senang-senang you nak manipulate dia. Sebab dia ada technical skill, dia expert dalam bidang tu. Dia ada human skill, macam mana nak approach dengan orang, so orang suka dia. Okay, dia ada conceptual skill juga, dia involve dalam semua activities. So you tak boleh nak tipu dia lah, nak kata macam cik performance dalam marketing tu dalam ni yang masalah ini datang daripada marketing ni, bukan datang daripada operation ni. You nak twist, nak detect dia punya kepandaian. Tapi sebenarnya memang datang daripada operation pun. Sebab tak boleh nak tipu dia. Okay, sebab dia tahu dia adalah seorang yang conceptual skill, dia tahu semua. Dia bukanlah dia tahu, cuma dia ambil tahu. Okay, so maka berakhirlah chapter yang ketiga ni, khatamlah chapter yang ketiga. So basically as a summary, chapter ketiga management ini, the first one you need to know about the management. Apakah itu management? You kena tahu 4 function of management, dan kita ada planning, leading, controlling, organizing. And kita belajar juga pasal management level, management skill. Ada itu intipati, itu adalah point dalam chapter yang ketiga. It's very important for you to know our input, our content in each chapter, supaya nanti bila you dapat set soalan, you nak sit for midterm exam ni, you baca, you tahu soalan ini berkaitan dengan chapter mana, sub-chapter mana, supaya you tak terkeliru. Ni management yang mana ke management chapter yang keempat ni? So you keliru macam tu. So one of the tips dalam study, macam yang Kak Syifa bagi tahu dulu pun, you kena faham setiap chapter tu isi kandungannya apa. Soalan ini untuk chapter berapa? Sub-chapter yang mana? You boleh picture in your head ni. Sebab kita punya otak ni dia lagi cepat tangkap gambar daripada tulisan. Okay, so you kena pandai imagine. Okay, bayangkan seorang manager yang ada technical skill, yang dia expert dalam bidang apa. Contoh dia expert dalam marketing. And another one, dia ada human skill, dia baik dengan orang sebab dia pandai motivasikan orang, dia pandai bercakap dengan orang. And another one, semua benda dalam the whole organisation tu dia involve. Bayangkan macam itulah, bayangkan aktiviti seorang manager. Nak senang ingat lah. Ada orang suka ingat perkataan juga, yang berwarna-warni dia punya nota. Bagus juga. Okay, boleh ke? Boleh. Alright.
Okey. Ada siapa nak tanya? Tak faham mana-mana ke? Ada tak? Puan midterm bila? Midterm minggu yang ke-8. Lepas cuti ke? Tak kan? Lepas cuti lah. Kita kan ada 2 cuti. Cuti yang pertama tu sebelum cuti yang kedua. Oh. Ni minggu yang ke-6. Minggu depan awak cuti seminggu. Naik cuti minggu ke-7. Then minggu ke-8. Itulah midterm. Minggu ke-8, lepas minggu ke-8 cuti lagi kalau silap saya. Kalau betul lah saya punya, let's tengok kalendar. Semua subjek ke Puan? Tak kan? Tak adalah subjek saya lah. Subjek Okay. lain dia depends lah pada lecturer tu. Okay. Okay. Ni cuti 7, 8. Betul lah. Lepas minggu ke-7, minggu ke-8, lepas tu cuti lagi seminggu. Lepas tu baru masuk minggu yang ke-9, 10, 11, 12, 13, 14. Lepas tu baru cuti lagi untuk study week. Okay, so make sure you prepare sikit lah minggu yang ke-8 tu. Kalau tak ada aran melintang lah, saya plan minggu yang ke-8. Menggunakan platform apa, nanti saya akan bagi tahu. Biasanya sama ada UFuture ataupun Google Form. Dua tu je yang biasa saya gunanya pun. Okay. Lagi? Siapa nak tanya lagi? Clear semua? Soalan tak ada. Clear. Clear Madam buat nota macam biasa ke? Lepas ni nota macam biasalah. Habiskan chapter yang ketiga ni. Sekejap lagi lah. Tak habis lagi kelas. Sekejap. Siapa tanya ni? Allowance. Yang tu kena refer Puan Zarina lah. Sebabnya saya tak ada jadual allowance tu. Ada Puan Zarina bagi mana ya? Dalam grup ke apa? Cuba search. Pembayaran allowance tu. Yang first dah dapat dah. Yang second tu ya. Tengok kepada kita punya jadual. Ada Puan Zarina share hari tu. Jangan tanya saya tak berapa nak tahu sangat tentang pengurusan ni. Saya hanya membantu saja. Lagi, yang penerapan ada masalah ke? Dah settle kan? Dah. Madam. Dah. Ain Afika ambil apa? The first choice. Business study. Business study. Lukman ambil apa? Meskom. Izian ambil apa? Mana Izian? Izian Nisha. Pengurusan maklumat. Pengurusan maklumat. Alia Masyarah ambil apa? Alia tak ada? Alia Maisara. Banking. Siapa lagi nak panggil? Syami ada Syami? Syami? Ambil apa? Ya, saya madam. Ambil apa diploma? First choice. Audio digital. Audio digital. View hebat-hebat. Whatever option that you have been choice, it is your final decision lah. Maksudnya you dah pun discuss dengan you punya family, you dah tengok dah dia punya baik buruk, in future apa you akan dapat dan sebagainya lah. InsyaAllah apa ni, daripada 3 pilihan you tu akan dapat salah satu lah. Jarang yang mohon tak dapat ataupun dapat selain daripada tu. Takkan adalah kecuali kalau result you memang tidak membenarkan you untuk sambung diploma. Okay.
Kalau tak ada apa-apa lagi, seperti biasa, you kena buatlah kita punya nota ringkas. Ni yang terakhir. Sebabnya saya buat sampai chapter ketiga je. Chapter lain tu tak masuk exam. So kita tak tekankan lah. Chapter yang lain tu kita tekankan untuk assignment. Okay, so siapkan you punya nota macam biasa, hantar dalam link yang saya attach dalam Google Classroom. Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Daripada slide yang Boleh, madam. ke-19 sampailah slide yang ke-30 sahaja. Okay, jumpa lagi another 2 weeks. Manfaatkan waktu cuti dengan sebaiknya. Apa lagi? Apa saja tugasan yang diberikan, manage waktu anda. Okay, sebab ramai juga even though dah diberikan cuti dan sebagainya, dia stress level dia tu tinggi lagi. Bila cuti ni, cutilah betul-betul tapi you kena manage jugalah. Okay, assignment ni in progress 50% dah. Okay, kalau yang tak buat langsung tu, masa cuti lah orang buat assignment kan. So you kena pandai-pandai lah. Jangan pula kata Puan Fini tu masa cuti dia suruh buat kerja. Bukan, saya kata manage your time wisely. Okay, jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita tutup dulu kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin amin ya rabbal alamin. Rasanya ada yang tak hadir ni sebab saya pakai je. Saya pakai 2 skrin. Dalam 38 saja yang ada dalam kelas kita ni. 38 out of 41. Ada 3 orang yang tak hadir. Mana ketua kelas? Ketua kelas yang tak hadir ni? Saya lupa siapa ketua kelas dia. Luqman ke ketua kelas? Oh, Mashita. Mashita, siapa yang tak hadir? Hamka dengan Izwani. Hamka dengan Izwani. Masalah apa tu? Saya tak pastilah. Izwani tu saya rasa dia pergi kursus. Kursus apa tu? Oh, daripada semalam dia kursus, betul? Puan. Oh, tak pasti kursus apa Izwani? Tak. Dia cakap dia kursus je. Okey Mashita, terima kasih bagi info ya. Okey, saya sudahi kelas kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you, madam. 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 Baik.